Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang saya kasihi Tuan Nazir dan Nazir dan Timbalan, saya kasih barisan ahli jawatan kuasa takmir masjid, pegawai-pegawai masjid dan petugas-petugas masjid, seterusnya kepada tuan-tuan sidang hadirin dan remaja Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita merapatkan syukur, pertamanya saya merapatkan syukur atas keinginan Allah SWT pada tengah hari ini diizinkan pertemuan kita untuk kita berkongsi sebuah sedikit info tentang agama kita dan juga dengan keberkatan hari Jumaat pada hari ini, mudah-mudahan kita akan bertambah lagi dapat mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya tidak berhasrat untuk berkongsi tentang hukum hakam bab puasa kita dalam bulan Ramadan. Kerana saya yakin di sana telah banyak ustaz-ustaz, penceramah-penceramah telah pun berkongsi maklumat dengan tuan-tuan para hadirin semua tentang hukum hakam, tentang puasa, perkara-perkara yang dibuat, yang jangan dibuat, perkara yang fardu, yang haram, begitulah. Namun pada tengah hari yang mulia ini, saya suka untuk bersantai sahajalah, bercerita dengan tuan-tuan dan perempuan, kongsikan maklumat-maklumat yang barangkali boleh menambah sedikit sebanyak pengetahuan kita tentang agama, khususnya tentang Rasulullah SAW. Tuan-tuan yang berbahagia, dalam bulan Ramadan ada peristiwa-peristiwa yang penting berlaku sepanjang sirah Nabi SAW. Ada yang menyaraikan sampai 10, ada yang menyaraikan 8, tapi yang penting ada 3. 3 ini sangat penting, yang mana kepentingannya selaku umat Islam kita patut mengetahui. Yang pertamanya peristiwa nuzul Quran yang berlaku dalam bulan Ramadan, iaitu turunnya wahyu yang pertama kepada Rasulullah SAW di Gua Hira. Itu yang pertama. Yang keduanya peristiwa Perang Badar yang berlaku pada tahun 2 Hijrah, yang mana Perang Badar ini hasil daripada kemenangan umat Islam, dia menaikkan imej Islam untuk Rasulullah SAW, lebih menguatkan lagi kedudukannya di Madinah. Itu yang kedua. Yang ketiganya yang tak boleh kita lupakan, iaitu peristiwa Fathul Makkah ataupun pembukaan kota Mekah yang berlaku pada tahun 8 Hijrah. Maka pembukaan kota Mekah inilah yang akhirnya menyebabkan Islam lagi bersinar dan diterima oleh orang Arab di seluruh jazirah tanah Arab. Yang mana sebelum daripada peristiwa itu masih banyak lagi tentangan daripada masyarakat Arab, daripada kabilah-kabilah Arab terhadap orang Islam di Madinah. Tetapi selepas berlakunya peristiwa Fathul Makkah, Islam diterima dengan sebaiknya. Malahan orang-orang yang sebelumnya menentang Islam, yang sangat keras menentang Islam, akhirnya beriman, dan banyak di kalangannya menjadi para sahabat yang baik, yang berjuang sungguh-sungguh nak mempertahankan Islam. Jadi pada tengah hari ini saya nak menyentuh tentang cerita Fathul Makkah ni sebagai santai-santai kita. Fathul Makkah ni bermula episod yang berlaku apabila orang Quraisy ataupun musyrikin Mekah mengkhianati perjanjian Hudaybiyah.
Perjanjian Hudaybiyah ini iaitu perjanjian antara umat Islam dengan Rasulullah dengan orang musyrikin Quraisy Mekah, iaitu perjanjian gencatan senjata. Selama 10 tahun di antara orang Islam dengan musyrikin Mekah tak boleh perang. Siapa yang melanggar perjanjian akan kena hukum. Dan kemudian itu semua puak-puak di Arab yang ada di situ, banyak puak, boleh nak sokong mana satu. Nak sokong Quraisy boleh, nak sokong Rasulullah boleh, tak pula. Dan puak-puak itu juga tak boleh berperang, tak boleh berperang selama 10 tahun itu. Itu perjanjian. Namun nak dijadikan cerita, ada sebuah puak, satu puak namanya Bani Bakar. Mereka ini menyokong Quraisy musyrikin Mekah. Satu puak lagi puak Khuza'ah, Bani Khuza'ah. Mereka menyokong Rasulullah. Dan puak Bani Bakar dan Bani Khuza'ah ni memang tradisi dia, tradisi Arab. Dia sentiasa berperang. Berperang selalu, kadang-kadang Bani Bakar menang, kadang-kadang Khuza'ah menang. Barangkali the latest sekali, yang terkini, yang sebelum perjanjian Hudaybiyah tu, barangkali Khuza'ah menang besar, mengalahkan Bani Bakar. Jadi Bani Bakar itu masih lagi menyimpan dendam. Dia tak puas hati dengan Khuza'ah. Maka satu malam dia menyerang Bani Bakar ini, menyerang perkampungan Bani Khuza'ah, sehingga ramai puak-puak Bani Khuza'ah ini dibunuh. Dan lebih menyedihkan lagi, tindakan mereka itu disokong oleh musyrikin Quraisy sebagian besar yang orang bawahan sokong, sehingga Bani Khuza'ah itu terpaksa lari masuk ke Masjidil Haram, masuk ke Masjidil Haram. Tujuannya apa? Kerana masyarakat Arab ni tidak boleh berbunuhan. Itu pantang mereka dalam bulan haram, dan juga tidak boleh berbunuhan dalam kawasan Masjidil Haram, tanah haram. Itu pantang, tak boleh. Tapi ini berlaku sebaliknya. Puak Bani Bakar tak kira, dalam kawasan Masjidil Haram pun dibunuhnya juga puak-puak Khuza'ah. Mana Bani Khuza'ah yang selamat, mereka lagi pergi menuju ke Madinah, mengadu kepada Rasulullah SAW. Ketika sampai itu, lebih dalam 10 orang diketuai oleh Ammar bin Salim, mengadu kepada Rasulullah bahawa gencatan senjata sudah dikhianati oleh Quraisy. Maka Rasulullah pun sekuatan, masih itu Rasulullah tengah duduk dengan sahabat-sahabat. Rasulullah pun sekuatan kata, kamu akan ditolong, kami akan membantu kamu. Kemudian tu ada maklumat, 5 hari sebelum sampai Ammar bin Salim tadi yang membawa aduan pada Rasulullah tu, 5 hari sebelum itu Rasulullah dah bagi tahu pada Aisyah, suruh kumpulkan senjata. Mana-mana kamu dapat carilah senjata, kumpul. Maka perbuatan Aisyah itu membawa heran kepada ayahanda dia, Abu Bakar. Umar pun, sahabat-sahabat lain semua heran. Apa cerita Aisyah ni mengumpul senjata, cari senjata sendiri kumpul. Tanya Aisyah, Aisyah kata dia tak tahu. Rasulullah suruh dia tak tahu. Kemudian tu bila sampainya Amr bin Salim tadi membawa aduan, barulah para sahabat faham yang mana Rasulullah beritahu kamu akan dibantu. Maka Rasulullah pun mengumpulkan para sahabat, mengadakan satu pasukan tentera yang terdiri daripada 10,000 orang bala tentera. Maka dalam persiapan itu datang pula orang yang kedua. Dari suku Khuza'ah mengadu kepada Rasulullah juga. Rasulullah kata datang, kami sedang bersiap. Dan orang pun peristiwa tersebut menjadi keluh kesah bagi pemimpin-pemimpin Quraisy yang atasan. Ada maafkan pula berlaku macam ni. Ini confirm Rasulullah dan orang Islam akan serang kita, sebab kita dah khianat kepada perjanjian Hudaybiyah. Lalu mereka pun bermesyuarat dan mendapat keputusan bahawa mereka memutuskan untuk mengirim Abu Sufyan sebagai ketua atas sekali pergi ke Madinah, jumpa Rasulullah, minta maaf dan minta perbaharui balik perjanjian, minta apa tu kira-kira cincai-cincai lah. Maka Abu Sufyan
Sufyan pun pergilah ke Madinah, nak bertemu dengan Rasulullah, nak minta maaf dan nak memperbaharui balik perjanjian. Sampai di Madinah, dia terus ke rumah anaknya. Anak dia Ummu Habibah, iaitu bukan isteri Rasulullah, Ummul Mukminin, ataupun nama asal dia Ramlah. Maka ketika di rumah Ummu Habibah pun tak layan, walaupun itu ayahanda. Sehingga Abu Sufyan pun keluar kata-kata, kamu ni sejak dah duduk Madinah dah jadi biadab dengan aku. Ummu Habibah tak layan ayahnya. Ayah dia keluar, Abu Sufyan pergi bertemu dengan Rasulullah. Yang mana ketika itu Rasulullah tengah berpersiapan itu. Dan dia pun bercakap popek pada Rasulullah, nak menyampaikan hasrat dia. Tapi Rasulullah tak pandang, dan buat tak reti, dan tak cakap sesuatu perkataan. Jadi berasalah Abu Sufyan dia tak dilayan. Dia bertemu dengan Abu Bakar, bertemu dengan Umar, bertemu dengan Ali supaya dapat pujuk Rasulullah untuk terima cadangan dia, terima rayuan dia. Keempat-empatnya pun tak buat, tak peduli. Ketiga-tiga Abu Bakar tak nak, Umar bukan dia tak nak, dia ancam terus. Kamu ni memang patut dibunuh pada awal lagi. Ali pun sana. Maka kecewa Abu Sufyan balik dia ke Mekah menyampaikan maklumat bahawa rayuan dia tak diterima. Malahan dia pun tak dilayan, tak mendapat layanan. Maka pada 10 Ramadan Rasulullah pun bergerak meninggalkan kota Madinah menuju ke Mekah dengan satu pasukan besar seramai 10,000 bala tentera. Sebelum pergi Rasulullah pun berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, tutuplah maklumat ini supaya tak sampai kepada kaum musyrikin, supaya mereka tak tahu dengan kedatangan kami, dengan kedatangan tentera Islam ni. Namun di antara salah satu caranya Rasulullah terfikir untuk nak, dia tahu pengintip ramai yang tak kenal. Maka Rasulullah perintahkan satu pasukan yang diketuai oleh Qatadah pergi ke satu tempat ke arah Jeddah, bawa pasukan supaya mereka menyangka Rasulullah tak pergi Mekah. Rasulullah pergi ke arah menuju ke Jeddah, satu tempat yang mengarah ke Jeddah. Maka laporan pun sampai macam tu, bahawa Rasulullah tak buat pasukan tentera nak serang Mekah. Tapi setelah Rasulullah dah tetapkan masa yang sesuai, 10 Muharram atau 10 Ramadan pun bergeraklah pasukan tentera itu sehingga sampai ke sepadan Mekah, satu tempat yang namanya Maruz Zahra. Maka ketika berkemah di situ Rasulullah waktu sampai petang, dan kumpulan yang tadi Qatadah join dengan Rasulullah. Sampai di situ tanah malam, Rasulullah perintahkan supaya dihidupkan 1000 obor, pelita obor, acak sekeliling tempat. Jadi itu pun sudah menggerunkan orang Mekah. Tengok obor, ramai mendengar 1000 obor, 1000 batang obor. Dan ketika itu Abu Sufyan pun nampak, sudah Abu Sufyan. Dia pun datang menyelinap untuk malam tu, nak melihat, nak mengintip. Dan kebetulan di ketika itu sampai ke tempat itu, semasa Rasulullah sampai, dia bertemu dengan pak saudara dia Abbas, yang mana pak saudaranya dan keluarganya nak pergi hijrah ke Madinah. Bertemu di situ, lalu berhenti sama-sama di situ. Abbas pun ambil keledai Rasulullah. Malam tu dia pergi merayap. Dia nak tengok survey keliling. Dalam pada merayap bertemu dengan Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan pun guna gelar untuk nak pujuk Rasulullah lagi. Maka kata Abbas, okey, boleh bawa kamu untuk temu Rasulullah. Di checkpoint semua lepas. Walaupun Sayyidina Umar dilantik sebagai ketua untuk jaga checkpoint. Lepas, sebab dia gunakan kalender Rasulullah, dia sampai checkpoint, semua kenal ini kalender Rasulullah masuk, sehingga dapatlah Abu Sufyan bertemu dengan Rasulullah. Dipendekkan cerita Abu Sufyan akhirnya Islamlah dia di situ. Dia pun mengucap syahadat memeluk agama Islam. Dan besoknya 17 Ramadan Rasulullah pun membawa angkatan tenteranya untuk masuk ke Mekah,
memerintahkan kepada Abbas supaya bawa Abu Sufyan di atas bukit supaya dia dapat tengok tentera Islam. Maka apa tu bawa atas bukit? Memanglah dalam ceritanya Abu Sufyan rasa memang habislah Mekah. Ghanam sama sekali Mekah yang akan diserang oleh tentera Islam. Sampailah mereka perjalanan itu pada satu tempat yang dinamakan maka di tempat itu Rasulullah pecahkan tentera dia, pecahkan kepada 4 bahagian, termasuk Rasulullah punya 5 bahagian. Satu pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dia masuk mengikut sari selatan. Maknanya Rasulullah ni duduk di tempat dia berhenti itu di utara. Jadi nak masuk dari selatan, mana kena round tu lah. Round belah tepi. Dia masuk ikut selatan. Kalau kita nisbahkan sekarang ni, tuan-tuan pergi umrah, dia ikut jalan Hotel Hilton dekat apa tu Jabal Umar. Dia masuk ke situ, jalan itu, kemudian terus melalui ke Darul Tauhid. Kalau tuan-tuan perasan, Hotel Darul Tauhid, dia masuk dari situ. Yang keduanya dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah orang Ansar, orang Madinah. Jadi Sa'ad ni masih ada berjalan, dia cakap dengan sekitar ada orang kita, hari ini kita khanamkan semua, hari ini kita bunuh semua yang ada. Dia cakap begitu. Jadi Rasulullah dapat aduan, tak patut Sa'ad cakap macam tu. Maka Rasulullah pergi pada Sa'ad, panggil Sa'ad, lalu dia ucapkan jawatan dia sebagai ketua. Dia lantik anak dia, Qais bin Sa'ad sebagai ketua, ganti tempat ayah dia. Ayah ini kita istilahkan macam menuju rupa sikit lah, dengan amalan-amalan, dengan apa ni, kata-kata yang tak menyenangkan. Dia lalu di sebelah kanan ikut apa ni, jauhlah di situ. Kalau tuan-tuan biasa buka di jauhlah itu stesen bas. Kalau nak pergi ke Madinah, di situ stesen bas biasa lah, bas ekspres nak pergi ke Madinah. Kemudian Rasulullah dengan pasukannya lalu dari tengah pergi ke Bukit Qubais. Kemudian semua pasukan itu dijanjikan akan bertemu di Bukit Qubais, di Jabal Qubais. Dan satu lagi dipimpin oleh Zubair bin Awam. Dia ikut belah kiri masuk utara melalui kalau sekali Masjid Jin dari Jubur. Kemudian Zubair ini diperintahkan supaya berhenti di situ, tunggu Rasulullah di situ. Teruslah Zubair pun pergi ke Jubur di sekitar Masjid Jin. Sekarang boleh tuan-tuan pada ziarah ke Masjid Jin yang di kawasan itu dekat Bulatan. Kemudian mereka bertemu di situ. Jadi ketika sampai itu Rasulullah pun pergilah ke Kaabah, pergi ke Masjid Haram. Rasulullah pun sembahyang sunat di situ. Rasulullah Kaabah. Lepas itu Rasulullah perintahkan supaya seluruh Kaabah itu, apa bukan Rasulullah Kaabah, seluruh berhala-berhala yang dicantikkan sebanyak 360 berhala yang ada di sekeliling Kaabah itu supaya dibuntukkan untuk kerja bertolong. Para sahabat berapa bentuk yang orang Mekah tengok mana tak berani. Cuma dalam cerita tadi, ketika Khalid bin Walid masuk yang lagi Hotel Hilton tu, ada beberapa kalangan orang Quraisy yang masih lagi pekat kufur, yang musyrikinya, dipimpin oleh Ikrimah anak Abu Jahal. Maka ketika Khalid masuk, ada sedikit penentangan lawan dengan Ikrimah ni, dengan pasukan tentera yang ada belah-belah, dan akhirnya 12 orang terkeluar daripada tentera Ikrimah. Dan Ikrimah itu cabut lari bawa diri ke Jeddah, nak menyeberang, lari ke Afrika. Itu apa Ikrimah. Tapi kemudiannya Ikrimah itu dibujuk oleh isterinya, akhirnya datang jumpa Rasulullah, mengucap syahadat, dia masuk Islam, dan dia akhirnya menjadi sahabat yang baik, dan dia terkorban dalam peperangan Tabuk melawan Romawi. Baik, setelah itu Rasulullah pun masuk ke dalam Kaabah.
Di dalam Kaabah itu dia jumpa dua patung besar, patung Nabi Ibrahim dan patung Nabi Ismail. Kononnya lalu dikeluarkan dan dimusnahkan. Dan bersihlah Kaabah pada masa itu daripada kemusyrikan. Confirm lah jadi bandar raya Islam, bandar Islam, istiharkan kepada Islam. Kemudian tu dalam masa masuk tu Rasulullah pun ada surut beberapa orang yang Rasulullah perintahkan supaya orang-orang ini kalau jumpa bunuh. Kenapa? Kerana sakannya mereka ini ketika menentang Islam ni cukup musuh Islam. Termasuklah Ikrimah. Ikrimah pun disedarakan dibunuh, tapi sebagaimana sebut tadi, Ikrimah pun akhirnya patah balik jumpa Rasulullah minta maaf dan akhirnya beriman. Dan begitu juga yang berlaku ramai daripada yang beriman. Di antaranya Hindun isteri Abu Sufyan yang memerintahkan supaya Hamzah dibunuh pada peperangan Uhud, dan yang membunuhnya itu Wahsy. Wahsy pun akhirnya beriman dengan Rasulullah, dan akhirnya Wahsy ini dia berdoa kepada Allah SWT. Dia yang bunuh Sayyidina Hamzah. Ya Allah, Tuhanku, ketika zaman Sayyidina Abu Bakar berlakulah pemberontakan orang yang mengaku Nabi lah, Musailamah Al-Kazab. Ya Allah, Tuhanku, kata Wahsy, aku dulu sudah membunuh sebaik-baik manusia, iaitu Sayyidina Hamzah. Maka kali ini kau izinkanlah aku untuk membunuh sejahat-jahat manusia, iaitu Musailamah Al-Kazab yang mengaku diri dia Nabi. Dia dakwa dia ganti Nabi Muhammad. Dia jadi Nabi dengan pasangan dia yang mengaku Nabi lelaki, dan dia kahwin untuk lelaki ini mengaku Nabi. Dan akhirnya Wahsy ini dapat mengkabulkan hajat itu, dan Allah kabulkan hajat, dia dapat bunuh Musailamah. Jadi Rasulullah duduk di Mekah selama 15 hari dan menyebarkanlah agama Islam ke seluruh Jazirah Arab di sekeliling itu. Dan ketika itu Islam diterima sebaiknya, maka dengan sebab itu turunlah surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu isyarat kepada kemenangan Rasulullah SAW yang telah menawan Mekah, ataupun yang telah memulihkan semula Mekah daripada kemusyrikan, daripada penuh dikelilingi dengan berhala-berhala, daripada bandar iman. Dan selepas itu juga Rasulullah pun melantik beberapa pasukan lagi supaya pergi keluar daripada kawasan Mekah tu, yang di luar sana, yang ada berhala-berhala tu, robohkan, pecahkan, runtuhkan. Di mana umpamanya di Taif sendiri ada satu berhala besar, Hubal kalau salah saya namanya. Maka datang pasukan daripada Khalid bin Walid pergi nak memecahkan Hubal dan menyuruh orang Taif ni beriman. Tapi orang Taif ni mereka awalnya dia mentang dia tak mau, dia nak lawan juga dengan Rasulullah dan Islam. Tapi akhirnya mereka kalah dan mereka juga akhirnya beriman kepada Rasulullah SAW. Begitu juga di Yaman. Yaman pun selepas pada perang Mekah ada juga kalangan-kalangan yang mengumpulkan tentera untuk nak lawan Rasulullah, nak tunjuk kuat. Tapi Rasulullah hantar pasukannya dan akhirnya mereka pun beriman. Jadilah Yaman sebagai negara yang beriman kepada Allah SWT. Dan seterusnya tadi, setelah Rasulullah masuk, kita patah di belakang, setelah Rasulullah masuk ke dalam Kaabah, Rasulullah solat dalam Kaabah, dan Rasulullah musnahkan dua patung tadi. Satu patung satu patung orang Quraisy, dan dua lagi patung katanya kononnya patung Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dikeluarkan dan dimusnahkan. Maka di pintu Kaabah itu Rasulullah tengok manusia ramai, semua dah datang berbondong-bondong mengaku Islam kepada Rasulullah. Di situlah turunnya wahyu. Yang wahyu itu berdoa salah saya, ya ayuhan nas
inna ja'alnakum dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Dapat kedua ayat itu. Betul ramai daripada kalangan Arab Mekah sendiri yang semuanya beriman kepada Allah SWT, beriman kepada Rasulullah dan menjadi sebaik-baik Muslim, bukan menjadi Muslim yang acak-acak. Kalau di Madinah, dalam peristiwa Madinah, orang yang beriman kepada Rasulullah ini masih terbagi dua. Satu golongan mukmin betul, memang setia 100% kepada Rasulullah. Ada satu golongan lagi namanya munafik, Islam munafik. Zahirnya macam bagus, baik, beriman dengan Rasulullah, taat setia, tapi di dalamnya dia khianat kepada segala perjuangan Rasulullah SAW yang diketuai oleh seorang yang namanya Abdullah bin Ubay. Sedangkan Abdullah bin Ubay ni anak dia sendiri beriman dengan Rasulullah. Pernah anak dia sendiri tawarkan diri, wahai Rasulullah, biar aku bunuh bapa aku. Mula-mula Sayyidina Umar tawar nak bunuh. Sayyidina Umar kata jangan, Rasulullah kata jangan. Kalau kamu bunuh Abdullah bin Ubay, kerana Rasulullah tahu itu munafik, tapi Rasulullah tak mau bertindak lagi. Kalau kamu bunuh Abdullah bin Ubay, dan sekali anak-anak ni akan menuntut bela. Jadi biarlah sabar lagi. Dan akhirnya sampai anak sendiri offer. Anak ni juga nama Abdullah juga, Abdullah bin Ubay. Anak ni juga nama Abdullah offer diri, biar aku bunuh ayah aku. Kerana banyak sangat pengkhianatan yang dilakukan. Di antaranya, sebagai yang bukan masa, di antaranya permulaan sekali perang Badar. Apabila dia menghina-hina, meleceh-lecehkan pasukan tentera Rasulullah, dan dia tak mau join, kata ini masalah Quraisy, kita orang Madinah, ini masalah orang Mekah, nak join. Tetapi bila perang Badar tu dia menang, Rasulullah menang, dia rasa rugi menang. Kalau rugi dapat harta rampasan. Maka ketika berlaku perang Uhud, ramai di kalangan dia 300 orang munafik join perang sama-sama dengan Rasulullah dengan tujuannya supaya dapat harta rampasan, dapat share sekali. Tapi di tengah jalan dia tarik diri pula, 300 orang tarik diri. Sebenarnya dalam sirah mengatakan tentera Islam 1000 orang tak sampai, maknanya dalam 700 orang. 1000 itu termasuk dalam golongan munafik ni lah. Tapi bila golongan munafik ni menarik diri, tinggallah 700 orang yang akan berperang melawan musyrikin. Kemudian yang ketiganya, ketika balik daripada perang Badar, ulang ke belakang balik, ketika baliknya perang Badar, orang munafik menghina orang Islam. Alah, kamu lawan orang Quraisy, boleh lah. Orang Quraisy itu bukan berhenti main senjata. Cuba lawan dengan kamu. Kamu tahu langit tinggi ke rendah, tak. Dengan cara itu akhirnya mereka dihukum. Kemudian selepas perang Uhud, begitu juga berlaku khianat oleh Abdullah bin Ubay, dan akhirnya mereka juga dihukum bersama dengan orang Yahudi yang khianat. Dan pada peperangan Khandaq selepas itu, dia menjadi musuh dalam Muslimun pula. Dia musuh dari dalam. Sedangkan orang Islam berperang dengan orang Arab di luarnya, dia jadi musuh menyerang di dalam. Dan akhirnya dia juga orang Yahudi yang sepakat dengan Abdullah bin Ubay pun akhirnya dihalau. Dan disitulah anak dia berfurus nak bunuh ayah. Memang ayah dia jahat semua. Maka setelah sambung balik tadi, setelah selesai di Mekah itu, teruslah diadakan operasi meruntuhkan semua berhala-berhala yang ada di sekeliling Mekah. Noktah. Malamnya zaman sekarang ini hidup balik pula berhala-berhala. Masya Allah. Dan ini salah satu yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai tanda akhir zaman, sebagai tanda dekatnya nak habisnya dunia ini. Maka di kawasan yang disucikan Makkah dan Madinah, akhirnya yang dunia kotor yang Rasulullah bersihkan, dan akhirnya zaman sekarang cuba dikotorkan balik. Kuil Hindu yang terbesar sudah dibina di Arab Saudi.
walaupun bukan di Mekah atau di Madinah, tapi berhampiran situlah. Kuil Hindu yang terbesar, lebih besar daripada India lagi, lebih besar daripada di India lagi. Jadi itulah perkara-perkara yang kita rasa juga duka cita, dan segala berupa kemungkaran, beberapa kemungkaran sudah masuk, yang mana kemungkaran itu dihilangkan, dibenteras oleh Rasulullah SAW. Namun orang yang nama pun sama, datang memasukkan balik kemungkaran-kemungkaran dan segala kemaksiatan di atas tanah suci kita. Baik, setelah tadi itu turunnya surah inna idza jaa nasrullahi wal fath tadi, maka para sahabat pun sukalah, senang. Maknanya Allah telah mendatangkan pertolongan kepada kita, dan kita sekarang ini sudah mutlak menang. Tidak ada lagi pasukan-pasukan Arab yang berhasrat untuk tentang kita. Dalam pada ramai-ramai seronok itu, pada dalam ramai rasa bersyukur datangnya pertolongan Allah. Ada seorang di kalangan sahabat menangis. Dia menangis pula. Sahabat-sahabat lain heran. Orang semua seronok bila Allah kata idza jaa nasrullah, apabila datangnya pertolongan Allah kepada kamu. Tapi kamu sedih pula, menangis. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah yang paling akrab sekali. Kata Abu Bakar As-Siddiq, zahir ayat itu memanglah nampaknya kemenangan, zahir ayat itu memanglah Allah tolong kita, tapi di sebaliknya bermaksud bahawa pertolongan Allah sudah sempurna dan nantinya sudah tidak ada lagi tugas atas muka bumi ini. Kalau dah sempurna, maka barangkali nantinya akan dijemput oleh Allah SWT kembali ke hadratnya. Maka itu yang Abu Bakar dia faham itu. Itu yang Abu Bakar sedih, beli dengan air mata untuk beberapa hari. Kemudian bila tahun yang ke-10, bila melakukan haji yang terakhir, juga turun pula ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan agama. Lagilah Abu Bakar menangis. Maknanya sudah dekat sangatlah Rasulullah meninggalkan kita. Benarlah apa yang disangka. Selepas haji wada balik dia ke Madinah, Rasulullah pun dah dia jatuh sakit. Jatuh sakit yang membawa kepada kewafatannya. Jadi Abu Bakar ni dipaham dari satu sudut, sebab dia ni bersahabat baik sungguh dengan Rasulullah daripada zaman muda lagi. Dan cara dia Islam pun berbeza dengan cara orang lain Islam. Kalau orang lain Islam dipanggil bertemu dan dibagi maklumat tentang Islam, bila mereka rasa percaya, mereka pun mengucap kalimah asyhadu an la ilaha illallah. Berbeza dengan Abu Bakar, kerana ketika Rasulullah SAW dibangkitkan di Madinah, Abu Bakar masa itu dia berada di Yaman berniaga. Kemudian sifat Abu Bakar ini disuka cari orang berilmu, para sarjana di mana-mana negeri itu. Dia nak aku ni, dia nak menuntut ilmu. Maka di Yaman tu dia jumpa satu orang tua. Ketika dia jumpa satu orang tua tu, dia bagi tahu di tempat kamu Mekah sekarang ni telah berlaku satu peristiwa hebat. Apa peristiwa dia tak cakap. Kata ketika Rasulullah Umar nak balik ke Mekah, orang tu pun bagi tahu pada Abu Bakar, apabila kamu jumpa orang tu, kamu berikan surat ini kepada dia. Dia ada tulis surat. Kalau tak salah kata surat itu dia menerima Rasulullah, dia beriman kepada Rasulullah. Abu Bakar baliklah ke Mekah. Sampai di Mekah barulah dia tahu peristiwa ketika Rasulullah dah mula berdakwah, mengajak orang beriman kepada Allah. Berlakulah erupekuk sikit. Abu Bakar pun tengok, dah kelangkap pun Mekah ni, dia pun pergi jumpa Muhammad Rasulullah. Wahai Rasulullah, benarkah apa yang kamu dakwa ni? Nampak macam pelik ke sikit. Kata Rasulullah, bukankah orang tua itu sudah berpesan kepada kamu? Apa ni? Isteri Allah teman. Mana dia tahu orang tua mana? Beri surat tu pada orang yang tu, surat yang dikirim oleh orang tua itu kepada aku. Rasulullah, apa tu? Saya Abu Bakar pun terkejut, mana saya tahu tentang surat yang dikirim oleh orang tua tu. Maka dia bagi surat tu, lalu dia pun terus bersyahadah
percayalah dia kepada Rasulullah SAW bahawa Rasulullah itu benar. Dan banyaklah juga peristiwa-peristiwa lain, sirah-sirah yang lain menunjukkan Rasulullah, menunjukkan betapa Abu Bakar itu sangat kuat imannya kepada Rasulullah SAW, percayanya cukup mantap. Jadi kembali kita pada cerita Fathul Makkah tadi. Setelah selesai itu selama 15 hari Rasulullah berada di kota Makkah, dan Rasulullah pun berdakwah menyampaikan, dan Rasulullah pun kemudian baliklah ke Madinah dan sempurnalah apa itu tugasnya di Makkah, yang mana Rasulullah datang. Orang Madinah dan mulai susah hati. Orang Madinah dan mulai susah hati. Rasulullah kena balik ke Makkah. Dia pun dah berdakwah di Makkah, dan dah ramai orang yang dia duduk di Makkah yang dulunya musyrik dan beriman kepada Rasulullah dengan sebaik-baik iman dan menjadi pembantu kepada Rasulullah. Ini confirm Rasulullah tak nak balik dah ke Madinah. Apabila kita kehilangan Rasulullah, jadi nak menunjukkan bahawa Rasulullah tidak begitu. Hanya Rasulullah 15 hari Rasulullah pun balik ke Madinah, yang menyebabkan sukalah balik hati orang Madinah. Masyarakat Rasulullah memilih Madinah tempat tinggal dia hingga ke akhir hayat. Lantaran mereka dah mula susah hati. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, begitulah saya rasa perkongsian saya pada tengah hari ini. Selain daripada menceritakan hukum hakam, kita berkongsi cerita tentang sirah Rasulullah SAW yang berlaku dalam bulan Ramadan. Jadi Fathul Makkah itu berlaku dalam bulan Ramadan, 10 Ramadan, pergerakannya 17 Ramadan, dan selesai semuanya dalam sekitar 20 ataupun 23 Ramadan. Rasulullah pun baliklah ke Madinah. Sekian, Allah Alam. Mudah-mudahan perkongsian ini memberikan sedikit manfaat maklumat cerita tentang Rasulullah, sirah Rasulullah. Sekian, Allah Alam. Aku qawli hadza wa astaghfirullah azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.